الذكر وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada ketika dan juga saat ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita berada di dalam tempat yang mulia, di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan segala kerja baik kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid, adab-adab seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata famajtama'at hadhil ma'ani. Dia kata maka tidaklah berkumpul akan perkara-perkara ini. Dia kata, tuan-tuan, apa dia? Kita tengok ke belakang sikit. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bila seseorang dia nak berzikir kepada Allah, falyakif ala zikri lillahi ta'ala biqalbin hadir. Itu pertama sekali. Bila dia nak zikir kepada Allah, dia duduk elok-elok, kemudian dia berzikir kepada Allah
biqalbin hadir, dengan hati dia hadir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni kita kena usahakan dia. Kita duduk bagi elok dengan penuh adab, kemudian kita zikir kepada Allah Ta'ala dengan hadir hati. Tuan-tuan, apa dia makna hadir hati? Iaitulah dengan dia menghayati zikir dia, kemudian dengan dia tidak lalai hati dia kepada Allah, maka dia tahu apa yang dia sebut, maka ini adalah hati yang hadir dengan Allah. Kemudian kata Imam Al-Haddad, wa adabin wafir, dan juga hendaklah pada waktu itu dia beradab dengan adab yang begitu kemah, wafir. Dan dia beradab sungguh bila mana dia duduk untuk zikir kepada Allah. Wa iqbalin sadiq, kemudian hati dia benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini perkara, tuan-tuan. Kemudian wa tawjihin khariq, kemudian dia zikir kepada Allah Ta'ala dengan semangat yang besar. Dan tuan, maksud semangat yang besar iaitulah dia berzikir dengan penuh tamak dan juga keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka dia lakukan semua perkara ni. Imam Al-Haddad dia kata, famajtama'at hadhil ma'ani, dia kata, maka tidak berkumpullah perkara-perkara ni li syakhsin, kepada satu-satu orang, illa kushifa bil malakutil a'la, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka kepadanya malakutil a'la, iaitulah alam malakut. Dan tuan, apa dia alam malakut? Iaitulah segala yang ghaib ianya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, tetapi ini bukan tujuan. Yang ini bukan tujuan dalam kita beramal kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini hanyalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, orang yang berzikir, dia pasti akan diberikan kelebihan oleh Allah. Kelebihan yang besar diberikan kepada orang yang zikir, Allah ingat kepada dia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, fadhkuruni adhkurkum, kamu ingat kepada aku, maka nescaya aku pula akan ingat kepada kamu, kata Allah. Dan tuan, ingatan Allah kepada hamba dia, yang ni merupakan sebesar-besar nikmat daripada sisi dia. Dan tuan, yang kita sebut ni, yang ni adalah kelebihan, dan dia bukan tujuan di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tujuan kita beramal tak lebih hanya sekadar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malah tuan, disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang beramal disebabkan sesuatu. Dan dia beramal tetapi kerana dia nakkan sesuatu, ada benda yang dia nak daripada amalan dia. Dan tuan, orang ni dia masih lagi terhalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Dia tak sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu yang dia nak lagu mana daripada beramal ni? Dan tuan, kita tengok dalam surah Al-Bayyinah. Ini yang Allah Ta'ala nak bagi orang-orang yang beramal. Allah Ta'ala kata, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hamba Allah itu agar mereka beribadat kepada Allah dalam keadaan sebenar-benar ikhlas dan amalan mereka bersih, kata Allah. Dan tuan, apa dia makna amalan bersih? Amalan bersih iaitulah amalan yang tak bercampur dengan sesuatu apapun. Dan tuan, saya harap kita boleh faham benda ni. Bila kita beramal, tujuan dia adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda hak yang lain. Dan tuan, tu maksud ikhlas. Sebab itu kata Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, apa dia makna ikhlas? Dan tuan, kalau kita tanyalah, ikhlas ni makna dia apa? Maka kata Imam Abdullah At-Tustari, ikhlas ini bila mana seseorang beramal, dia tidak memandang ke kanan dan tidak memandang ke kiri, tetapi pengharapan dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tu yang dimaksudkan sebagai ikhlas. Siapa dapat ni? Dan tuan, kita nak jalan dekat Allah Ta'ala, kita masuk tarekat, kita berjalan pada jalan tasawuf. Dan tuan, siapa yang dapat kedudukan ni? Iaitulah kedudukan ikhlas kepada Allah. Dan tuan, dia telah mendapatkan kedudukan yang begitu besar pada sisi Allah. Dan tuan, pernah satu masa Nabi SAW tanya kepada Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, ma huwal ikhlas?" Wahai Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Ikhlas tu lagu mana? Lalu Jibril dia tak reti nak jawab. Dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, bila jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, "Al-ikhlasu sirrun min asrari." Ikhlas dia merupakan salah satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak hafal ikhlas tu lagu mana, tetapi Allah Taala sebut dia satu rahsia daripada rahsia aku. Lalu Allah Taala kata lagi, dan aku tak letak dia pada sebarang orang, melainkan aku letakkan ikhlas ini kepada orang yang aku kasih, kata Allah. Allahu Akbar. Dan tuan, rupa-rupanya ikhlas ni Allah Ta'ala beri kepada orang yang dia sayang. Allah beri kepada orang yang dia kasih. Habis itu yang kita ni beramal nakkan kerana benda-benda lain pasal apa? Dan sebab itu dalam pengajian yang lepas-lepas, kalau kita masih lagi ingat, orang yang beramal, bila dia nakkan sesuatu perkara, pada waktu tu sebenarnya hati dia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana apa? Kerana hati dia telah pun terpalit. Hati dia cenderung kepada perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita nak, amalan kita ni kita nak tunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Imam Haddad rahimahullahu taala, illa kushifa bil malakutil a'la. Orang yang berzikir dalam keadaan tadi kita sebut, dia duduk dengan elok, kemudian dia jaga adab, kemudian dia berzikir dengan menghadirkan hati kepada Allah. Dan apa dia perkara yang boleh membantu kita untuk kita zikir, lalu hati kita konsisten dengan Allah Ta'ala? Dan apa dia perkara yang membantu kita? Ada dua perkara. Yang pertama, dia makan daripada yang halal-halal. Tu yang pertama.
dan tuan dia makan yang halal, maka hati dia akan lebih khusyuk, hati dia akan lebih hadir dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengurangkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab tu dalam apa pun juga perkara, kalau rezeki susah, kalau kita tengok keluarga macam tak elok, ataupun segala pekerjaan kita macam susah, dan apa yang perlu kita buat pada masa itu? Termasuklah, termasuk bila kita zikir, hati kita tak sampai pada Allah. Tuan-tuan, apa yang perlu kita buat ni? Dia kena buat kasratul istighfar. Dia kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, dia kena pohon keampunan kepada Allah. Pasal apa? Kerana, tuan-tuan, kalau dia orang yang dirahmati oleh Allah, kalau dia orang yang baik, dia orang yang mendapatkan tempat pada sisi Allah. Dan orang beriman ni, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut akan nama Allah Subhanahu wa taala, wujilat qulubuhum, maka hati dia akan gemetar, kata Allah. Dan ni orang yang baik, ini orang yang saleh, ini orang yang mendapatkan tempat pada sisi Allah. Bila dibacakan ayat Allah, bila dia sebut nama Allah, wujilat qulubuhum, maka gemetar hati dia dengan Allah. Dan tuan, tapi kita sebut tak jadi apa? Sebut dia tak jadi apa? Dia sebut lalai, kemudian dia sebut tak jejak sampai ke hati. Pasal apa ni? Dan tuan, jangan kata tu orang azan, kita tengah main handphone, kemudian kita tengah tengok televisyen. Dan tuan, orang azan, dia tak tinggalkan apa yang dia buat. Paling kurang pun dia tahu tepi handphone dia dulu. Dan tuan, paling kurang dia berhenti sat daripada tengok televisyen, lepas tu sambung. Sekurang-kurang macam tu. Tuan-tuan, tapi dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, makin kuat pula suara televisyen. Tuan-tuan, makin kuat pula suara handphone. Tuan-tuan, kalau berasa macam ni, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara, tuan-tuan, yang membantu kita untuk hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imamul Haddad rahimahullah ta'ala, wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alamil asfar. Kalaulah dia berzikir sebagaimana yang disebutkan, maka roh dia akan naik, kata Imam Al-Haddad. Ke mana? Haqa'iqal alamil asfar, kepada alam yang sangat-sangat bersih, kata Imam Al-Haddad. Dan maknanya apa? Rohnya akan ditarik kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kamu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hati kamu akan tenang. Dan tenang ni pasal apa? Kerana roh dia ditarik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni adalah perkara, kita kata perkara yang batin. Dan apa dia perkara batin? Yang ni perkara yang kita tak nampak. Dan tapi saya nak bagi contoh. Macam mana orang yang roh dia telah pun naik kepada alam yang sangat bersih ni. Dan kita duk cari alam ni dekat mana? Hak tu dia punya masalah dah. Dia pergi cari. Dia nak, kalau dia zikir tu, dia buka mata, dia nampak putih je semua sekali. Bukan hak tu. Dan apa dia maksud? Orang ni ditarik roh dia oleh Allah Ta'ala. Dan
dia selalu terdorong melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ni tak lama lagi kita nak Ramadan. Tak lama lagi dah kita nak Ramadan. Jadi bila Ramadan ni nanti akan ada lah keluar arahan buat tarawih 20. Ada sebahagian daripada orang dia nak buat tarawih cuma setakat 8 rakaat saja. Dan yang buat 20 tak apa. Kan? Yang tu memang bagusnya kalau dia buat 20. Pasal apa? Kerana kata ulama, sebaik-baik witir kata ulama, apabila witir tarawih itu dia lakukan bersama-sama dengan imam solat tarawih dia. Tuan-tuan, itu yang paling afdal. Jadi jangan keluar tuan-tuan lepas 8 kan, kalau nak dapat yang paling afdal. Tapi kalau rasa nak buat 8, tuan-tuan mampu buat 8, kalau betul mampu lah, apa ni buat 8 saja, tak mampu nak buat lebih, tak apa tuan-tuan. Tapi masya-Allah para as-sahabah dan juga Nabi SAW sendiri, Nabi dan juga para sahabat, dia sembahyang 8 rakaat ni dekat masjid. Tuan-tuan, kemudian depa balik. Bila depa balik, depa sambung lagi sembahyang sunat di rumah. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan oleh ulama bahawa solat tarawih ni tidak terhad hanya pada 20 rakaat saja. Tuan-tuan, bahkan ulama letakkan di jumlah berapa? 100 ada, kemudian 200 pun ada jumlah apa ni solat sunat tarawih. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia termasuk daripada sembahyang malam, maka kita boleh buat banyak-banyak, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi sahabat dia beritahu, kami ni bila balik ke rumah, kami akan sambung semula sembahyang di rumah, kata sahabat. Sebab itu sahabat kata, tuan-tuan, kalaulah kamu melalui lorong-lorong di kota di kota Madinah, kamu lalu di lorong-lorong rumah para sahabat Nabi SAW, maka pasti kamu akan dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kamu akan dengar suara mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, cerita dia macam mana sahabat ni dia balik ke rumah boleh sambung lagi. Tuan-tuan, sambung lagi. Dan sembahyang lagi. Dan sebahagian daripada ulama memperbanyakkan zikir kepada Allah. Sebahagian ulama pula memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kalau dalam bulan biasa dia akan khatam bacaan Al-Quran sebulan sekali. Tapi dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i dia akan khatam 2 kali khatam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tapi kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita tak banyak amalan kita. Pasal apa? Dia bercampur dengan rasa malas. Dia bercampur dengan rasa letih. Tuan-tuan, pasal apa benda ni berlaku? Kerana roh kita tidak ditarik kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana kita tidak didorong oleh Allah taala melakukan ketaatan kepada dia. Tuan-tuan, maka orang yang berzikir kepada Allah taala, tala'at ruhuhu haqa'iqal alamil asghar, maka roh dia akan naik kepada alam al-asghar yang sangat bersih. Dan tuan, maknanya apa? Dia akan didorong oleh Allah Ta'ala melakukan ketaatan kepada dia. Kemudian Imam Al-Haddad dia kata lagi, wa syahadat ainu sirrihil jamal al-aqdasal asma, dia kata,
dan roh itu dia akan menyaksikan. Bagaimana rahsia yang begitu cantik, Al-Aqdas yang sangat suci, Al-Asma dan kedudukannya sangat tinggi, kata Imam Al-Haddad. Dan ini semua termasuk daripada perkara-perkara batin. Bila mana orang ni dia banyak beramal kepada Allah Ta'ala, bila mana orang ni dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dan dia jazab. Dan jazabnya apa dia? Dan dia akan ada dorongan yang begitu kuat dalam hati dia. Dan dia menundukkan hawa nafsu dia. Dan kerana tu kata Nabi SAW, setiap orang yang lahir ada qarin, kata Nabi SAW. Dan Nabi sebut, aku juga mempunyai qarin ketika mana aku lahir, kata Nabi. Dan qarin ni apa dia? Qarin ni pendamping. Bila mana dia lahir, ada satu qarin. Dan Nabi SAW kata, qarin ini selalu mendorong manusia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ni qarin. Dan tapi Nabi kata, cuma Nabi kata, qarin aku telah pun diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qarin Nabi SAW ni, dia diajar oleh Allah Ta'ala. Dia tidak melakukan perkara yang maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu Nabi SAW, kata ulama, selalu terdorong melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Dan Nabi SAW selalu terdorong melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Tapi bezalah kita. Dan kita ni kadang-kadang nak pada hak yang baik, kadang-kadang nak pada hak yang buruk. Bahkan Nabi sebut, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia menurun, kata Nabi. Dan ni iman orang-orang awam. Dan lalu bagaimana kita nak menundukkan qarin? Bagaimana kita nak menundukkan hawa nafsu kita? Dan tak ada cara lain dah, melainkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak lebih jelas lagi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia sebut, orang-orang yang beramal kepada Allah. Ini disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang-orang yang beramal kepada Allah, dia mempunyai percikan api daripada amalan dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang beramal ni seolah-olah macam ada percikan api pada dia. Tuan-tuan, kita nak cakap macam mana? Orang yang beramal ni, dia panah, kemudian dia akan jadi kuat, dorongan dia akan kuat dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu disebut dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata, orang yang berzikir kepada Allah, selepas dia zikir, selepas dia melakukan apa juga amal saleh, maka janganlah terus dia pi minum air. Dan jangan dia terus pi minum air, kata Imam Ghazali. Tetapi siapa? Imam Ghazali kata, jangan kita padamkan percikan api yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beramal kepada Allah. Benda ni kita dapat rasa lepas daripada kita semayang, nanti lepas daripada kita zikir, nanti lepas daripada kita buat apa kebaikan, dan kita akan rasa betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Imam Al-Haddad disebut lagi, wal takun ayyuhal murid mukthiran minat tafakkuri. Dia kata,
Wahai murid-murid sekalian, dia kata, muksiran minat tafakkur. Kamu kena memperbanyakkan tafakkur. Dan tuan, maknanya apa? Kamu kena banyak fikir, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, tafakkur ni, bila mana dia muhasabah diri dia, bila mana dia bertafakkur kepada Allah, dia akan menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi SAW dia nak menerima wahyu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, masya-Allah, wahyu ni berat, tuan. Wahyu berat, sebab itu disebutkan oleh ulama, tubuh badan Nabi SAW berat. Nabi bila mana dia berlaga dengan orang akan jatuh. Dan tuan, tubuh badan Nabi berat. Sebab itu pernah satu masa Nabi bergusti dengan seorang penggusti daripada kalangan Yahudi yang bernama Rukanah. Dan tuan, masya-Allah, Rukanah ni, dia kalau gusti dia tak pernah jatuh. Dia tak pernah dijatuhkan. Ni hebat Rukanah ni. Dan tuan, tapi satu hari bila dia cabar kepada Nabi SAW, Muhammad, kalau kamu dapat jatuhkan aku, maka aku janji aku akan beriman kepada apa yang engkau bawa, wahai Muhammad. Dan tuan, maka Rukanah pun lawan gusti dengan Nabi SAW. Bila berlaga sahaja tubuh badan, maka Rukanah terus jatuh ke bumi. Tuan-tuan, masya-Allah, nak cerita lah, tubuh badan Nabi itu berat kerana wahyu itu sendiri berat. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalaulah diturunkan Al-Quran itu kepada gunung ganang. Tuan-tuan, masya-Allah, gunung ganang ni apa dah? Pasal apa Allah Ta'ala jadikan gunung ganang? Dan tuan, gunung ganang ni, dia adalah pasak kepada bumi. Masya Allah. Maknanya kuat gunung ganang ni. Hebat gunung ganang ni. Dan tapi Allah Ta'ala kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalaulah diturunkan Al-Quran ke atas gunung ganang, kepada bukit bukau, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kamu akan tengok bagaimana gunung ganang itu, bukit bukau itu, dia pasti akan hancur, kata Allah. Nah, tuan, nak kata apa? Nak kata wahyu itu berat. Dan tuan, kemudian disebut di dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Dan tuan, ulama kata Nabi SAW bila dia nak menerima wahyu daripada Allah, Nabi akan minta alah kepala. Dan tuan, Nabi akan minta bantal daripada sahabat-sahabat. Lalu ulama kata, ini berdasarkan pada riwayat, nanti akan keluar peluh yang begitu banyak bermula daripada kepala Nabi. Dia akan mengalir ke muka, dia mengalir ke badan Nabi SAW. Tuan-tuan, berpeluh Nabi bila mana dia nak terima wahyu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana wahyu itu berat, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian dia kata, "Wal takun ayyuhal murid muksiran minat tafakkuri." Hendaklah kalian semua, wahai murid, memperbanyakkan fikir. Kerana fikir, dia mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang dia nak fikir ni? Wa huwa ala salasati aqsamin. Dia kena fikir pada 3 perkara ni. Yang pertama dia kata, tafakkurun fi ajaibil qudrati
wa bada'i'il mamlakatis samawiyyatil wal ardiyati. Ini yang pertama. Hendaklah dia berfikir pada keajaiban al-qudrah, segala kekuasaan Allah, wa bada'i'il mamlakah, dan hendaklah dia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, samawiyah wal ardiyah, sama ada yang berada di langit ataupun yang berada di bumi. Dan dia fikir, Allah Ta'ala jadikan benda yang di langit dan juga benda yang di bumi. Lalu apa kata Imam Al-Haddad? Wa thamaratuhu al-ma'rifati billah. Maka hasilnya dia akan mendapatkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang nakkan ilmu, kata Nabi, maka datanglah kepada aku, kata Nabi. Dan kalau siapa nak ilmu, datang kepada Nabi SAW. Baca hadis dia, baca dia punya sunnah dia, pelajari dia punya sirah dia, dan kita akan dapat ilmu daripada itu. Tetapi kata Nabi SAW, siapa-siapa yang nakkan iman kepada Allah, hendaklah dia keluar lalu dia melihat segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu Nabi SAW dia pergi ke Gua Hira ketika mana dia nak terima wahyu. Dan ulama kata ini adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak suruh Nabi SAW fikir apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu yang pertama apa dia? Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kata Allah. Dan maknanya apa? Apa dia baca? Baca maknanya kaji. Dan kaji itu pula dia kena kembalikan kajian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok, saya teringat lagi ada satu orang, dan saya ingat nama dia. Nama dia rasa dah meninggal dah dia ni. Tapi saya jumpa dengan dia masa tu saya masih lagi belajar di Mesir masa tu. Dan saya pernah masa mengaji di Mesir, ya kita mengaji kena cari duit. Jadi masa cuti balik saya jadi imam tarawih di Bandar Baru Bangi pada tahun 2006 dan 2007, lebih kurang macam tu. Dan ada satu orang, nama dia Dr. Arif Kosmo. Nama pun Arif Kosmo nama. Masa dah meninggal dah kalau tak silap. Dia dulu ni lecturer di UKM. Dan dia buat satu tesis PhD dia berkenaan dengan sembahyang, sains yang ada di dalam sembahyang. Dan lalu dia bentangkan, saya ingat lagi masa tu kuliah subuh. Dan dia kata apa? Dia kata pasal apa sujud adalah perbuatan yang paling mulia. Dan Nabi SAW sebut orang yang bersujud kepada Allah Ta'ala pada masa itu keadaan dia menjadi keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata Nabi, bila orang ni bersujud, fa'aksirud doa, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa kepada Allah. Kata pasal apa? Kerana pada masa itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia bentang dekat kami. Dia bentang. Dia kata apa? Sujud ni, dia kata, dia ada dalam kepala manusia. Dalam kepala manusia, dia kata, dalam kepala manusia ada satu
laluan darah, yang mana laluan itu tidak akan masuk darah, melainkan dalam posisi sujud kepada Allah. Dia tak akan masuk darah ke situ, melainkan bila mana dia bersujud. Dan dia kata melalui kajian dia, ni ahli sains kata, kalau darah tu tak masuk ke situ, tuan-tuan, manusia tak akan boleh hidup, manusia tak akan boleh fikir, dan mungkin dia akan dapat penyakit yang macam-macam, tuan-tuan. Jadi bila mana satu orang bersujud, darah tu akan pergi ke situ, tuan-tuan. Lalu dia kata, ada satu saintis daripada barat, bila dia kaji benda ni, akhirnya dia jadi lagu mana? Dia beriman, lalu dia memeluk agama Islam kita. Masya Allah. Sebab itu kata Imam Al-Haddad, hendaklah kamu fikir tentang kekuasaan Allah dan apa-apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Samaratuhu ma'rifati billah, dia punya hasil dia, kamu akan dapat ma'rifah, kamu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ni kita baca laju lah, pasal apa? Kita nak perhabis malam ni. Kemudian dia kata, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am. Kamu kena fikirkan fil ala', pada sekalian alam yang dijadikan oleh Allah, wan ni'am, dan kamu fikir nikmat yang Allah beri pada kamu, natijatuhu, maka hasilnya al-mahabbatu lillah, kamu akan jadi orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima, dan hendaklah engkau berfikir berkenaan dengan dunia dan juga akhirat, dan juga keadaan-keadaan kejadian di antara keduanya. Wa faidatuhu al-i'rad 'anid dunya wal iqbalu 'ala al-ukhra, dan juga faedah seseorang yang berpaling daripada dunia dan dia mencari kehidupan akhirah. Kata Imam Al-Haddad, wa qad syarahna syai'an min majaril fikri wa samaratihi, kami dah cerita dah benda ni, kata Imam Al-Haddad, min majaril fikri, berkenaan dengan segala yang kita sebutkan ini, beserta dengan hasil-hasil dia, fi risalah al-mu'awanah, iaitulah pada kitab risalah al-mu'awanah, falyatlubuhu man aradahu, siapa-siapa yang nak mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan segala yang perlu difikirkan ini, maka hendaklah dia baca kitab risalah al-mu'awanah fi sulukin tariqil akhirah, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, insyaAllah nanti kita akan baca lah nanti kitab risalah al-mu'awanah ni, dan juga kitab-kitab Imam Al-Haddad yang lainnya, insya-Allah. Yang mana saya dapat sanad ataupun belajar kitab ni daripada, kita kata, sumber dia, daripada guru-guru kita di Hadramaut. Mudah-mudahan ianya mempunyai faedah, dan juga kita dapat mengambil keberkatan dan kebaikan daripada karangan Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pula kepada fasal yang baru, insyaAllah ta'ala a'la. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna
وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.